Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan kekeliruan berkaitan dengan segitiga daya. Jadi sepanjang dalam bab 1 ini kita ada belajar beberapa jenis segitiga daya. Dan mungkin kadang-kadang anda terkeliru ataupun terlupa apa perbezaan antara jenis-jenis segitiga yang kita ada. Jadi kita lihat pada kesemuanya dan kita bandingkan supaya kita dapat fahamlah apa perbezaan dia. Jadi untuk yang pertama adalah apabila kita ada dua daya, dua daya yang tidak selari. Dua daya tidak selari. Jadi tidak selari ini dia boleh jadi berserenjang ataupun tidak berserenjang. Kita ambil contohlah. Contoh kita ada sebuah bongkah yang mana ia dikenakan dua daya. Contoh dua daya yang tidak selari. Contoh ini adalah F yang pertama dan kemudian kita ada satu lagi daya yang bertindak ke atas kotak ini sebagai contoh ke sini. F2. Jadi persoalannya adalah ke arah mana dia punya daya paduan dia. Daya paduan dia kalau kita nak cari, kita lukiskan sahaja sebuah segitiga yang mana kita hubungkan antara kedua-dua daya ini. Contoh F2, F2 bertindak ke sana. Jadi kita boleh lukiskan F2 dan F1 ke atas. Ini lebih kurang macam inilah F1. Jadi dia punya daya paduan dia adalah daripada permulaan F2 kepada penghujung anak panah kita. Dia sentiasa bermula daripada tempat permulaan ke hujung kita. Jadi dia punya daya paduan dia akan bertindak ke arah ini. Lebih kurang macam itulah. Jadi ini adalah dia punya daya paduan bagi bongkah ini. Dan kita boleh lihat lagi contoh selain daripada ini, kita boleh juga ada dua daya yang berserenjang. Yang ini dia tidak berserenjang, dia tidak 90 darjah. Jadi kalau 90 darjah macam mana? Kita ambil contoh. Contoh ini adalah F2 dan kita ada sebagai contoh lagi satu ke atas berserenjang dengan dia. Contoh ini adalah F1. Jadi macam mana kita nak lukiskan dia punya daya paduan? Caranya adalah sama juga, kita lukiskan sahaja segitiga F2, F1. F1. Jadi dia punya daya paduan dia adalah daripada permulaan kepada hujung ini. Jadi kita akan dapat lebih kurang macam inilah. Ini adalah daya paduan kita. Jadi ini adalah berkenaan dengan kaedah yang pertama, iaitu bila kita ada dua daya yang tidak selari bertindak ke atas sesuatu objek. Baik, yang kedua pula kita ada leraian daya. Leraian daya ini berbeza sedikit. Dia ada persamaan sedikit dengan yang ini, cuma dia bukan dua daya tapi dia adalah satu daya sahaja. Leraian daya ini adalah apabila kita ada satu daya. Contoh kita ada sebuah kotak yang ditindakkan oleh satu daya F. Contoh ini adalah daya kita. Jadi persoalannya adalah macam mana kita nak lukiskan dia punya leraian daya dia. Contoh kita nak leraikan dia kepada dua komponen, satu pada arah yang melintang, satu yang menegak. Jadi macam mana kita nak buat? Pertama sekali kita lukiskan dahulu dia punya daya dia, itu daya asal dia lah, F. Kemudian kita pecahkan kepada dua, iaitu satu yang melintang, satu lagi yang selari. Jadi arah dia macam mana? Ikutlah arah ini. Jadi yang pertama dia akan menghala ke kanan lah, dia tak bolehlah ke kiri. Dia tak boleh ke kiri sebab yang ini dia menghala ke arah kanan dan atas. Jadi yang kedua adalah ke atas, dan biasanya kita labelkan Fx dan Fy. Dia lebih kurang macam ini, tapi bezanya adalah yang situasi ini kita kenakan daya F1 dan F2. Tapi dalam situasi ini kita kenakan daya F, yang mana kita nak leraikan dia kepada Fx dan juga Fy, untuk pengiraan kita yang seterusnya. Bezanya adalah yang ini daya yang dikenakan adalah F1, F2, daya yang paduan dia ataupun daya yang dihasilkan adalah F. Tapi dalam kes kita daya yang dikenakan adalah F, yang mana leraian daya dia adalah Fx dan juga Fy. Jadi ini adalah satu lagi segitiga yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah daripada video yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan keseimbangan daya. Keseimbangan daya. Keseimbangan daya, segitiga dia sentiasa tertutup. Tertutup tu maksudnya dia patah balik ke tempat asal. Contoh kalau kita ada sebuah kotak yang mana untuk keseimbangan daya ni, dia akan kenakan biasanya 3 daya. Dia akan ada 3 daya. Beza sedikit dengan atas ni. Cuma dia ada sama jugalah sebenarnya.
Kalau dalam situasi dua daya tidak selari, kita nak cari daya paduan. Tapi dalam kes yang ketiga ini, kita bukan nak cari daya paduan kerana daya paduan dia sifar. Okey, cuma kaedahnya lebih kurang sama, iaitu kita lukiskan macam ini. Okey, tapi kita tutup dia punya segitiga tersebut. Macam mana? Okey, contoh kita ada 3 daya ya. Ingat, kita ada 3 daya. Okey, daya yang pertama contoh ke sini F1. Kemudian kita ada F2 ke sini sebagai contoh, dan kita ada lebih kurang contohnya ke arah ini F3. Okey. Jadi macam mana kita nak lukiskan segitiga dia? Kita lengkapkanlah dia punya daya ini dalam bentuk segitiga yang tertutup. Okey, contoh F1, kemudian naik ke atas sedikit F2. Okey, F2. Jadi F3 dia lebih kurang macam itulah. Okey, jadi kalau kita perhatikan, dia sentiasa tertutup, iaitu tempat permulaan dia dekat sini dan tempat akhir dia juga dekat sini. Okey, sebab itu dia punya daya paduan dia adalah sifar. Dia beza sedikit dengan atas ni, iaitu dia tidak tertutup. Okey, F yang kita lukis adalah daya paduan. Ini adalah daya yang terhasil daripada dua daya ini. Berbeza dengan yang ketiga ini, iaitu daya yang ini pun adalah daya yang kita kenakan. Okay, ini bukan daya paduan tetapi daya yang kita kenakan. Sebab dalam situasi ini, kita ada 3 daya yang mana bila kita campurkan 3 daya, kita akan dapat daya paduan dia sifar. Tapi dalam kes yang ini, kita ada 2 daya yang mana bila kita campurkan dia, kita akan dapat daya paduan. Okay, daya paduan dia tidak sifar. Jadi, cikgu harap anda boleh bezakanlah antara ketiga-tiga jenis segitiga yang kita telah belajar dalam bab ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah.